Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, dalam slot tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk kita memahami setiap ayat Al-Quran yang kita baca. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-65, insya-Allah. Pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-72 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاياتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah, dan orang Ansar yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang Islam yang berhijrah itu, mereka semuanya menjadi penyokong dan pembela antara satu sama lain. Dan orang beriman yang belum berhijrah, maka tiada kewajipan sedikit pun ke atas kamu untuk membela mereka, sehinggalah mereka berhijrah. Dan jika mereka meminta pertolongan kepada kamu dalam perkara menentang musuh untuk membela agama, maka wajiblah kamu menolong mereka, kecuali terhadap kaum yang ada perjanjian setia antara kamu dengan mereka. Dan ingatlah Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu lakukan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa Burhanuddin Al-Biqai berpandangan bahawa ayat sebelum ini telah menjelaskan tentang kebaikan yang terpendam dalam hati para tawanan yang tiada sesiapa pun mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu tidak melepaskan diri mereka daripada menjadi tawanan kerana tiada bukti keislaman yang jelas, seperti kisah Al-Abbas radhiyallahu anhu, iaitu bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar. Oleh itu ayat ini menjelaskan tentang perbuatan yang menjadi bukti kukuh keislaman seseorang, iaitu beriman lalu berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Perkataan innal ladzina amanu wa hajaru yang bermaksud sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah pada ayat ke-72 surah Al-Anfal ini
difahami oleh ulama dengan orang yang meninggalkan tempat tinggal mereka kerana dorongan kebencian terhadap daerah kekufuran. Manakala perkataan wajahadu bi amwalihim yang bermaksud dan berjihadlah dengan harta benda mereka, maka pada ayat ini difahami dengan memberi bantuan dalam peperangan dan pembelaan terhadap nilai agama. Perkataan wa anfusihim yang bermaksud dan jiwa mereka, pada ayat ini difahami dengan terlibat secara langsung dalam mengorbankan nyawa mereka. Seterusnya ialah perkataan fi sabilillah yang bermaksud pada jalan Allah. Pada ayat ini difahami dengan semata-mata kerana Allah. Manakala perkataan walladzina awaw wa nasaru yang bermaksud dan orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang Islam yang berhijrah. Pada ayat ini difahami dengan kaum muslimin yang tinggal di Madinah dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para muhajirin di mana mereka itu sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ialah perkataan walladzina amanu wa lam yuhajiru yang bermaksud dan orang beriman yang belum berhijrah. Pada ayat ini difahami dengan orang beriman yang hanya sekadar mengaku tetapi terus tinggal di wilayah kaum kafir musyrikin sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya menguasai kota Mekah. Ayat ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru bermaksud maka kamu tiada kewajipan sedikit pun untuk membela mereka sehinggalah mereka berhijrah. Tetapi perkataan wa in istansarukum fid din yang bermaksud dan jika mereka meminta pertolongan kepada kamu dalam perkara menentang musuh untuk membela agama, pada ayat ini difahami dengan mereka menghadapi paksaan untuk murtad meninggalkan agama. Manakala perkataan fa'alaikumun nasru yang bermaksud maka wajiblah kamu menolongnya. Pada ayat ini difahami dengan membantu mereka untuk melawan sesiapa sahaja yang mengganggu kebebasan mereka dalam beragama. Seterusnya ialah perkataan illa ala qaumin bainakum wa bainahum misaq yang bermaksud kecuali terhadap kaum yang ada perjanjian setia antara kamu dengan mereka. Pada ayat ini difahami dengan pertolongan yang perlu diberikan kerana ia merupakan kewajipan bagi setiap Muslim untuk memelihara perjanjian dan serahkanlah kepada Allah dalam urusan membela saudara seiman yang belum lagi berhijrah. Manakala ayat wallahu bima ta'maluna basir bermaksud dan ingatlah Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu lakukan. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, hijrah ialah suatu bukti yang paling jelas tentang kebencian seseorang terhadap aktiviti penduduk sesuatu wilayah. Perkataan hijrah sememangnya tidak difahami kecuali untuk meninggalkan sesuatu yang dianggap buruk. Hijrah juga merupakan bukti keimanan yang paling jelas. Sejak dahulu sehingga zaman moden, mereka yang ingin memelihara iman daripada gangguan masyarakat, maka selalunya mereka akan berhijrah. Nabi Ibrahim AS berhijrah. Nabi Lut, Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW kesemuanya berhijrah. Orang Inggeris yang ingin mempertahankan keyakinan mereka pula berhijrah ke Amerika dan berjaya membangunkan peradaban baharu. Begitulah hijrah merupakan suatu jalan atau cara yang berat tetapi ampuh untuk memelihara akidah, bahkan dapat membangunkan peradaban baru. Di sinilah bermulanya kecaman terhadap mereka yang mampu tetapi enggan berhijrah. Seterusnya ialah perkataan awliya yang bermaksud penyokong. Pada ayat ba'duhum awliya'u ba'd, iaitu bermaksud mereka semuanya menjadi penyokong dan pembela antara satu sama lain.
merupakan kata jamak bagi wali. Perkataan ini asalnya bermaksud dekat. Kemudian datang pula pelbagai makna seperti membela, melindungi, membantu, mencintai dan lain-lain. Menurut Imam Al-Qurtubi rahimahullah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan ayat ini ialah perkara yang berkaitan dengan pewarisan. Melalui hijrah kaum muslimin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam saling waris-mewarisi. Namun kemudiannya, ketentuan hukum ini dibatalkan oleh ayat ke-75 surah Al-Anfal yang menyebabkan amalan waris-mewarisi ini hanya dilakukan atas dasar kekerabatan dan keimanan. Ayat tersebut menyatakan bahawa orang yang mempunyai hubungan kekerabatan itu adalah lebih berhak terhadap sebahagian yang lain dalam kitab Allah. Ramai mufassir memahami perkataan awliya pada ayat ke-72 surah Al-Anfal ini menurut pengertian bahasa iaitu bukan berkaitan pewarisan. Lebih-lebih lagi jika ia dimaksudkan sebagai amalan waris-mewarisi. Oleh itu, perkara ini mengakibatkan ayat tersebut telah batal hukumnya. Menurut ulama, nasakh ataupun pembatalan hukum bagi sesuatu ayat itu sudah tidak ramai yang berpegang kepadanya. Malah semua ayat yang dianggap bercanggah sebelum ini telah dapat dikompromi, iaitu diberi kelonggaran sehingga pandangan tentang kewujudan ayat yang dibatal hukumnya tidak perlu dipertahankan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-72 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa orang yang dianggap sempurna imannya ialah para mukmin di Mekah yang telah meninggalkan kampung halaman dan menyelamatkan agama Islam daripada perbuatan fitnah orang kafir musyrikin, serta berjihad dengan segala harta benda dan jiwa mereka di jalan Allah. Menurut Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, ayat walladzina awaw wa nasaru, dan orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang Islam yang berhijrah. Pada ayat ini difahami dengan mereka yang memberikan tempat kediaman, iaitu menumpangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para muhajirin, memberikan pertolongan dan menjamin keamanan. Di Madinah, para muhajirin mendapat layanan yang sangat baik dan perlindungan yang sempurna daripada kaum Ansar di Madinah. Orang Madinah menerima para muhajirin dengan cara yang sangat menyejukkan hati, sehingga para muhajirin menganggap kaum Ansar itu seolah-olah sama seperti orang yang berhijrah. Seterusnya ialah ayat ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Pada ayat ini yang bermaksud mereka semuanya menjadi penyokong dan pembela antara satu sama lain, di mana ia menjelaskan bahawa sebahagian daripada mereka menolong dan membantu sebahagian yang lain. Mereka berasa wajib untuk saling membantu, memenuhi keperluan dan menolong orang yang memerlukan pertolongan. Di samping itu, potongan ayat walladzina amanu walam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru bermaksud, dan orang beriman yang belum berhijrah, maka kamu tiada kewajipan sedikit pun untuk membela mereka sehingga mereka berhijrah. Di mana ayat ini dapat difahami dengan para mukmin yang masih tinggal di daerah kaum kafir musyrikin, iaitu Mekah, dan berada di bawah kekuasaan mereka. Sedangkan daerah itu masih dianggap sebagai daerah peperangan, Darul Harb, maka mereka tidak berhak untuk menerima pertolongan daripada para mukmin yang berada di daerah Muslim, Darul Islam. Walau bagaimanapun, tentera Muslim yang ditawan oleh orang kafir, maka wajib bagi para Muslim untuk membebaskan mereka. Hamka sependapat dengan pandangan ini dan menambahkan bahawa hati mereka menjadi lemah apabila perlu membuktikan iman dengan berhijrah. Namun begitu, halangan hijrah itu ada yang boleh dimaafkan, seperti menjadi hamba yang menyebabkan dirinya tidak bebas daripada penguasaan tuannya.
kaum muslimin yang masih tetap tinggal di negeri yang masih kafir dan berperang dengan Islam iaitu Mekah, maka mereka tiada hubungan kenegaraan. Sekiranya ada dua orang saudara se-Islam, seorang berhijrah dan seorang lagi pula tinggal di Mekah, maka hubungan wali sesama mereka juga akan terputus hatta yuhajiru, yang bermaksud sehinggalah mereka berhijrah. Manakala ayat wa in istansarukum fid din fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum misaq, yang bermaksud dan jika mereka meminta pertolongan kepada kamu dalam perkara menentang musuh untuk membela agama, maka wajiblah kamu menolong mereka kecuali terhadap kaum yang ada perjanjian setia antara kamu dengan mereka. Difahami dengan tiada keperluan bagi kamu terhadap Muslim yang masih berada di daerah kafir musyrikin untuk membantu mereka, kecuali jika mereka diperangi atau ditindas oleh orang kafir kerana keislaman mereka, dan mereka memang meminta pertolongan kepada kamu untuk menghadapi orang kafir yang memerangi mereka. Kamu wajib menolong mereka, selagi mana orang kafir yang memerangi mereka tidak memiliki ikatan perjanjian dengan kamu. Bukan itu sahaja, ayat wallahu bima ta'maluna basir, yang bermaksud dan ingatlah Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu lakukan, menerangkan bahawa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Oleh itu, kamu hendaklah mampu mengawal diri dan menjauhkan diri daripada mengikut hawa nafsu. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-72 surah Al-Anfal ini ialah, pertama, setiap Muslim hendaklah mengambil ibrah daripada peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dengan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala serta bersungguh-sungguh untuk istiqamah melakukan kebaikan. Kedua, umat Islam hendaklah memainkan peranan masing-masing dalam menangani ancaman musuh Islam seperti ideologi, liberalism, feminism, pluralism dan sebagainya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.